أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sedang sama-samalah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala bagi masa kepada kita dapat boleh bersama pula pada malam ni. Dan lebih-lebih lagi yang kita di dalam keadaan kita sihat wal afiah, dapat yang kita boleh mengabdi kepada Allah Taala lagi. Semoga dengan kita sihat, Allah Taala tak mati lagi ni kita, dan sebesar-besarlah rahmat nikmat yang Allah Taala bagi pada kita. Semoga dengan sihat kita dan Tuhan panjangkan umur kita ni, sama-samalah kita buat amal, sama-samalah kita berbekal untuk kita nak makan lepas pada mati. Maka sebaliknya, tiap perkara yang kita buat amal ibadat, tiap perkara yang kita kerja amal ibadat, tak lain tak bukan nak sempurna dengan kita belajar atau kita dengar. Lebih lagi, amal semaya lah, semoga kita dah buat 5 kali sehari semalam hak wajib, hak fardu, dan lain lagi sunat. Maka di antara nak sempurnakan amal ibadat kita, melaluilah kita dengan belajar, kita dengar. Maka oleh demikian itu malam ni kita bersama pula penonton yang dikasihi semua, penonton yang dirahmati oleh Allah Taala. Sama-samalah kita ambil bahagian sama pada malam ni. Kita mari melalui dengan kita mengaji atau kita mari dengar dengan cara laisuk hak bacanan Faruk kita di Batas Baru ni. Maka sama-samalah kita ucap alhamdulillah. Terima kasihlah kepada Allah Subhanahu taala. Semoga dapat boleh kita bersama pula pada malam ni dalam muzakarah sakut dengar rukun semaya lagi. Rukun semayanya ada 13. Kita peringat semualah nak kali malam ngajar, nak kali malam kita muzakarah, supaya ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, pocik panguh dia yang duk sedang mendengar atau melalui dengan laisuk ni, duk di mana saja, sama-samalah kita masing-masing perhati, masing-masing kita peringati sakut dengar rukun semaya. Rukun semaya ada 13. 13 rukun ni yang pertamanya niat. Yang keduanya takbiratul ihram. Yang ketiganya berdiri betul. Yang keempatnya membaca Fatihah. Yang kelimanya rokok serta tamakninah. Yang keenamnya iktidal serta tamakninah. Yang ke-8, yang ke-7 dan sujud 2 kali serta tamakninah. Yang ke-8 duduk antara 2 sujud serta tamakninah. Yang ke-9 duduk bagi tahiyat akhir. Dan yang ke-10nya diri baca tahiyat akhir. Yang ke-11 selawat Nabi la tahiyat akhir. 12 salat yang pertama. 13 adalah tartib. Maka 13 ni lah mestilah ibu bapa semua yang duk menonton atau yang duk dengar, masing-masinglah kita pakat ingat, pakat nampak sungguh. Kerana 13 ni sebagai rukun semaya wajib kita mesti kita buat wikno. Dengan aturan tunjuk ajar alim ulama, dia diambil daripada hadis dari Quran. Yang dicerita oleh Allah, yang digoyak oleh Nabi, kemudian ulama ambil catat dalam kitab ya masing-masing. Maka baiklah kita sama-sama kita mendengar supaya nak masuk le golongan semaya kita hak sempurna. Maka dalam 13 rukun terpenutun, dia bagi tu 3 pula. 3 saat ni ada rukun fi'li. Rukun fi'li ada orang panggil rukun hak je bahasa buat teh. Ya ada ni. Berdiri betul. Rokok, iktidal, sujud 2 kali, duduk antara sujud, dan lagi duduk bagi tahiyat akhir. Ni hak apabila ni orang panggil rukun hak bahasa buat. Tu orang panggil rukun fi'li. Yang kedua orang panggil rukun qauli. Rukun qauli ni jenis wasa kata
Habasa tubik pada lidah kita ni. Iaitu ada 5. Dan takbiratul ihram. Dan membaca Fatihah. Lagi pulaknya. Dan membaca tahiyat akhir. Selawat Nabi le tahiyat akhir. So lagi salah yang pertama. Ni orang paling 5 hak bila ni. Hak ni rukun qauli yang tubik pada lidah kita. Siapa-siapa dia baca hak ni tak kena, tak sah lah. Sebab rukun qauli hak ni hak wajib, hak rukun. Dah kata tak kena Rabbi fi'li wajah. Tak kena subhan rabbi a'la, tak kena sami Allahu liman hamidah. Hak tu sekadar tak dapat pahala kerana sunnah hai'ah ya. Hak apabila saat ni mulai pada takbiratul ihram, dan Fatihah, tahiyat akhir, selawat Nabi le tahiyat akhir, salat yang tamu. Apa 2 lagi tu adalah rukun qalbi, iaitu niat dengan tartib. Begitulah penuntut dikasihi semua tu cara bila hak rukun 13 dalam sembahyang. Ramai lagi lah hak tak ada boleh bila, hak tak tahu pun ramai lagi. Hak sembahyang dengan gamuk, sembahyang dengan tak tahu. Pas kita tak say lah sembahyang dengan gamuk dengan tak tahu. Kita sembahyang kena dengan belajar. Apa tiap-tiap malam khamis, lebih kurang sejak lebih-lebih akan kita mari sama-sama muzakarah sakut tengah rukun sembahyang. Jadi lepas dah pergi 5 adalah masuk malam ni yang ke-6. Baiklah kita mari tengok dalam kitab pula. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan, bermula sah iktida itu ialah dengan 4 syarat. Tetap kalau selesai dah malam minggu kemarin dulu nung, sakut teh dengan rokok ada 4 syarat juga. Malam ni pula ngaji iktida pula. Iktida ni kalau kita bila rukun kok ya duduk ya keni. Ya tamoniyah. Yang kedua takbir, yang ketiga diri betul, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima rokok, yang keenam iktida. Baru masuk yang keenam baru Ada lagi 9 lagi 13 dah. Ada lagi 7 lagi. Baiklah kita jangan duduk tinggal. Tak ada uzur apa, kita bersama-sama nak malam khamis mengadakan cara kita melalui laisuk, kita mengaji dengan cara dengar dengan laisuk melalui kitab lah. Baik. Kemudian ayat kata musannif kata bermula sah iktida itu dengan 4 syarat. Jadi kita retilah kita dok iktida semaya tu tepat sami Allahu liman hamidah. Bakik pada rokok tu. Nak sah dia nya ada 4 syarat. Dia ada 4 syarat. Padahal 4 syarat tu gapo? Perhati molek dah. Takut kita buat tak kena lah. Kalau kita buat kena dah, alhamdulillah. Kalau tak kena, kita biki. Pahak kita ada semayang lepas dah tu, kena kodoh. Kena kodoh sebab dia panggil tak terlucuk. Segi masyarakat nampak dah, pergi sejid setak motor turun masjid. Tapi segi dalam akhirat esok tu tak terlucuk dah sebab kita semayang tak kena. Sebab itulah kita nak belajar, kita nak dengar Yang tamunya di dalam 4 perkara syarat bagi nak sah iktida tu, bahawa ada ia sore kamadiannya daripada sempurna rokok. Jadi nak sah iktida yang tamu ni kena sah di rokok dulu. Kena sah di rokok dulu. Dengan bahawanya kalau kita kira rokok tak ada tamak nina. Kita ngaji minggu kemarin lepas ni. Syarat nak sah rokok ada 4 perkara, kamadian ada 4 perkara, tak ada tamak nina. Tunduk kat depan dah. Lepas tunduk tu kosak rokok dah. Lepas tunduk tu pula dahnya. Tunduk tu pula dahnya sepenuh dah Fatihah dia. Fatihah su molek dah waladhdallin molek dah. Lepas rokok ada kat depan dah. Lepas tu rokok tu tak ada kosak menggo lain dah, kosak rokok dah. Tapi tak ada tamak nina. Rokok lama sungguh tapi duk gerak. Duk denyuk. Denyuk betih, denyuk kaki, denyuk tangan. Tu tak ada uzur apa. Kalau uzur tak apalah. Tak ada uzur gapo tu Tapi denyuk dia panggil perangai dia lagu tu dah. Namun kata rokok ya tak ada tamak nina. Bila rokok tak ada tamak nina, mari kepada iktida kita bangun sami Allah tu tak sah. No boleh kata tak sah kerana di rokok tak sempurna. Di rokok bukan tak sempurna dah, tak sah sebab rokok tak ada tamak nina. Tu syarat yang tamu Syarat yang tamu ni dengan makna nak ayat katanya apa nama ni?
nak bui apa nama, nak bui kita sepenuh rokok dulu, lepas tu barulah kita buat iktidal. So penonton dah. Tengok yang kedua pula. Yang keduanya daripada perkara iktidal ni, kembali ia sore lah. Nah, orang musolli semaya tu kepada barang yang mana kepada tepat ada ia sore dulu daripada rokok. Yakni orang panggil kelik tepat hak belum daripada rokok. Yakni kira lah. Namun sudah rokok pak tu sujud lalu tak sah tu. Nah, jadi iktidal ni makna kita kena kembali ia kepada tepat, kepada barang makna tepat. Barang yang mana tepat ada ia sore dulu daripada rokok. Yakni kita kelik tepat hak belum daripada kita rokok. Yakni kiam dah. Dah. Lepas kita terokok, bangun diri tu. Tu dia panggil iktidal tu. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua nama rokok pak tu kok turun sujud lalu. Tak ada diri betul. Tu dia panggil tak sah. Iktidal ni dia nak bakit daripada rokok, belum daripada rokok tu kita gapo? Yakni berdiri betul. Nak diri. Tu syarat hak yang kedua. Dah, syarat yang kedua nak diri betul bagi orang kuasa lah. Tak kuasa tu kuasa dia dah. Ni kecek hak segi kuasa dah. Baik. Tu yang kedua lagu tu. Iktidal ni mana kita kembali ia sore kepada barang yang mana kepada tepat ada ia sore dulu daripada rokoknya. Mana kelik berdiri betul belum pada dia rokok. Nak pergi ke rokok ya diri dah kan. Tu buat diri. Hak ni tak apalah banyak ke kena kita kata. Baik, so yang ketiganya pula. Yang ketiganya daripada 4 perkara. Syarat bagi nak sah iktidal. Dah baik. Jangan kosak ia sore dengan kembali sore lah. Itu akan yang lain daripada iktidalnya. Jadi masa kalau kita kembali kerja iktidal tu, jangan kita duk kosak muka lain. Yakni semata-mata kita nak kosak kerja iktidal lah. Dengan bahawanya misalnya kalau duk rokok. Kalau duk rokok, lepas tu kejut wahnya luruh misalnya gong tak perabung. Baunya bikah naik selalu dah. Pakai dia, pakai ni lalu, tu tak sah tu. Sebab kita bikah naik saat ni tu dengan kejut wahnya luruh. Dah. Atau orang duk kota yang besar kejut kereta motor belaga gong, tu duk rokok, pang bikah naik. Bikah naik tu pakai tak turun rokok semula lah. Mikir dia pakai ngau ni, tu tak sah tu. Sebab kita bangun saat ni dengan tak ada kosak kali. Dengan tak ada kosak. Atau kejut dengan orang panggil Assalamualaikum, orang masuk rumah. Kita pun kejut bangun lalu nak jenguk siapa dia. Tu pun tak sah juga. Sebab orang panggil kita kejut saat ni orang wisalah. Kita pergi bangun lalu. Ada apa kalau kita turun semula, apa tu kita sami Allah semula tak apalah. Bosan kita kejut dengan orang panggil naik. Dah. Bila naik pak tu, kita pun gitu tujuk dengan tu. Tu tak sah lah. Sebab kita iktidal bakit pada rokok saat ni tu dengan kejut ya. Dengan tak ada kosak pergi kejut. Tu batal semaya kita sebab iktidal dengan tak ada kosak dah. Bangun saat ni dengan kejut dan sebagainya. Tu yang ketiga. Tengok yang keempat pula penonton. Yang keempatnya daripada 4 perkara. Dah. Syarat bagi nak sah yang keempat iktidal ni ke apa? Tomak ninoh di dalam iktidal. Ni penonton dikasihi semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di sinilah banyak sekali tempat orang semaya punuh dengan tak ada tomak ninoh. Dah, lebih lagi orang tinu. Allah, ya semaya kak. Sami Allahu liman hamidah. Tu tangi pak, perem sujud selalu dah. Beringat molek dah. Makcik kat dia, kita ni umur banyak dah. Kita ni orang tua dah. Jangan kita semaya dengan tak ada tamak ninoh. Tamak ninoh ni gapo? Beradu sebentar antara 2 gerak. Lalu tu ulama dobik mari beradu sebentar sekadar mana? Subhanallah. Sekadar tu. Bukan dah lama. Tapi sekadar subhanallah tu nak beradu habis anggota kita. Kalau kita beradu lama sungguh, tapi tangan duk gerak. Kita beradu lama sungguh, tapi heret kain. Tak ada beradu juga.
Dah, kita beradu pula tapi duk denyuk tubuh, nyuk-nyak. Sini payah sekali ni. Dah, payah orang panggil apa nama nak jadi kita tu kena dengan molek tu. Lebih lagi kalau sami Allahu liman hamidah, tukar kaki jojak. Lepas tu Allah. Belana lagu tu. Dah, belana penutung tu dah. Sami Allahu liman hamidah. Bak lek ni. Lepas tu sujud. Tu tak sah. Sebab tak ada tamak ninah. Nah, tamak ninah ni orang panggil beradu sebentar antara dua gerak. Gerak mari pada rokok. Pak kita nak pergi pula kepada sujud. Celah tu nak beradu sebentar sekadar subhanallah. Syarat bagi nak sah dalam iktidar ni. Ya tamak ninah ni ya bukan rukun. Nah, tamak ninah ya bukan rukun, cuma ya syarat bagi nak sah dalam iktidar. Nah, apa semua tamak ninah les semaya hak jadi syarat tu, ya ada berapa tepat je. Dua tu selalulah yang nama ji kedua ni. Ada pak tepat. Kena kedok beok kat mah. Ada pak tepat kena dah. Dalam rokok, dalam sujud, dalam iktidar, dalam duk antara dua sujud. Pak tepat ni syarat ya kena ada wi tamak ninah. Tak ada tamak ninah tak sah lah. Ni setengah daripada semaya nak sah iktidar ni adalah di antara kena ada tamak ninah. Beradu sebentar, jangan duk gerak kok mana-mana, sekadar subhanallah. Sini beri nak molek dah. Duk di mana saja penuntut duk dengar, kita semayanya duk gaduh. Sami Allahu liman hamidah. Turun tangi. Betul di pohon. Rabbana lakal hamd. Turun. Kalau kita lebih kadar subhanallah kita duk dia, ya sunat pula. Tapi kalau kita lama siapa teluh Fatihah, tu dia panggil batas semaya pula kerana ruku pendek situ. Beradu lama. Kalau Fatihah sep. Okey. Tu dia panggil batas kalau dia sengaja lah. Sebab situ dia panggil ruku pendek. Kalau dia tak sengaja kena sujud sawi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Duk dia. Pas masa dia tu, ngaya nak sujud tu, celah tu teluh Fatihah. Ya sengelai. Kalau sengelai batal. Kalau tak sengelai kena sujud sawi. Sebab situ ya rukun pendek. Rukun pendek lalu semaya ni penuntut dikasihi semua ya ada dua. Di iktidar iktidar dengan duk antara dua sujud. Hak tu dia panggil rukun pendek. Nanti lah insya-Allah ia akan cara ke depan ni pula tu. Terbaik. Habis itu. Pak syarat dah. Ingat molek. Pak syarat bagi nak sah iktidar selesai mana wis penuh, mana wis sah dalam rokok pas kita kembali daripada kembali pada rokok, jadi betul dulu. Jadi kira lepas kita tu dua. Pas yang tiga masa kita bangun betul tu jangan kosak yang lain. Yang keempat nawi ada tamak ninah. Habis tu syarat dia nya. Syarat bagi nak sah tamak ninah, syarat bagi nak sah iktidar. Habis. Dan sunat membaca pada tetap kalau akak kepala seorang semaya lah. Sunat ia akak kepala tu dahulu daripada rokoknya. Jadi sunat tetap kalau ia akak kepala daripada rokoknya. Orang panggil bila ia akak kepala daripada rokok, sunat ia baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Nak kalimah le apalo akak, mulut pun sami. Bukan tak ada betul dah tu baru sami Allahu liman hamidah. Tu lucu dah, tu lucu pahala sunat dah. Diri baca sami tu boleh pahala tapi nak sekali akak kepala, mulut pun sami Allahu liman hamidah. Tu berasa lebih dah tu dah. Ni kakak hak kita semua tu. Kena belajarlah jadi kali molek. Tengok muka lain pun dah. Kita buat sekali boleh dia demo tekan dengan kita. Benda ni kena buat lagu ni, kena buat lagu ni. Kita buat aci boleh. Hak ni masa kita akak kepala nak winahai sami Allahu liman hamidah. Pas sami Allah baru ni hangpa peringat dah. Jangan duk sami ada setengah-tengah sami Allah. Jangan. Dah ia kena sami
Kalau sami'a, atuk dia panggil hamzah. Ni mu ni kalau asa kita tak ada ambil amati kok. Jadi gingat kok segitu yalah, moga kita gingat tak tahu Nah, dia gingat tak tahu sabit dia apa nama ilmu dia banding supaya dengan saya. Nah, ilmu dia banding percaya pada kita dah cerah. Nampak belakang hasil ni khisi, hasil ni mari, pa betul ni pelodah gambar ya berjujur, palik ni khisi panjang, pa buka pak kau ada sare burung sinik. Banyaklah burung sinik duk berkukuk misalnya. Nampak habis? Palik ni nyo bunga, pa bucu tak ada di pagar musim tak nak kucing. Bapa boleh bila sosok tu? Kerana dia cerah. Oh, dia tak cerah gelak lah. Tak ada nampak apa beromoh. Gelak nak bila tak boleh. Gelak. Ni lagu tu, kalau kita buat amal dengan cerah, dia boleh cer lah dah. Kita tak pergi baca lah sami'ah. Moga ya salah. Sami'ah pun tak juga nak sami'ah. Sami'allahu liman hamidah. Duk tengah halkum ain. Nah, ain dia tengah halkum, dia duduk sekali dengan ha, sami'a. Nah, ingat molek, walaupun dia bukan rukun, bukan sunat abad, tapi sunat hai'ah. Bila-bila kita semaya dah, kita buat wikno, dia boleh pahala. Pertama lagi nya, sami Allah ni nak royak katanya, dia ada satu kisah. Nah, dia ada satu kisah Jami' Abu Bakar nak semaya sekali dengan Nabi. Abu Bakar ni dia tak tinggal lah jemaah. Tambah-tambah lagi takbiratul aula pula dah. Tapi ya perangai Abu Bakar ni, ya akhlak dia molek. Dia nak pergi berjemaah dengan Nabi di masjid Nabi, bawa molek ada satu orang tua. Dah cerita nak boleh tubik sami'ah ni. Sampai kata lain tu Allahu Akbar belaka. Allahu Akbar belaka. Mari sini sami'ah so ni kok mana? Ayat ada kisah. Jadi Abu Bakar nak mari jemaah. Nah, nak mari semaya jemaah, ada seorang orang tua, orang betina pula dah tu. Duk depan Abu Bakar. Jalan koho. Pas Abu Bakar dia adat dia tak lakoh lah orang tua, litah orang tua. Walau dia gaduh setara mana pun. Tu nak ya adat dia dengan orang tua tu. Nah, kamar dia tak litah. Orang tua tu pun nak main Abu Bakar dah. Seolah duk galak Abu Bakar tak sewidai takbir lah. Tak sewidai semaya tu. Tak sewidai takbir tu Allah ko atau widai gelala ayat tamu ko, dia main jaga dia. Nak jadi cerita bomolek, bo siapa di pitu. Dah siapa di pitu masjid. Orang tua saat ni, hak tino saat ni, pum, berat lagi. Tak ada masuk sejid dak. Lakoh berat lagi. Abu Bakar kata, kena lah. Ni mana main dia lah. Pas katanya hak tino saat ni atau jatah tak salah, ada khilaf ada kata jatah ada kata tino. Kamar dia orang tu saat ni hak kata tua duk main depan Abu Bakar duk lilak-lilak buat anjuk-anjuk jalan tu kena kepada Yahudi. Bukan Islam dak lah. Selalu satu daripada buat apa nama ni mengalikkan Abu Bakar lah, mana sepengaja sekat tak Abu Bakar semaya bersama dengan Nabi dengan cara takbir taula. Paku kamar dia Abu Bakar tu bila dia masuk sejid. Dah, masuk di pintu sejid, dia tengok Nabi duduk dalam rokok lagi. Tu. Nabi duduk dalam rokok lagi, duduk rokok itu. Abu Bakar masuk pintu puak, tengok Nabi duduk dalam rokok lagi. Abu Bakar puji kepada Allah. Allah tu nak ayat demo deh semua-semua dah. Sikit pak perkara yang Tuhan bagi benda baik, selalu lah. Tak bertinggal-tinggal. Dia sama taruh nak semaya tu dia lagi. Dan nampak Nabi di rokok tu dia selalu alhamdulillah, puji bagi Allah. Sebab dia ni dengan Nabi. Kamar dia takbir. Bila dia takbir saat ni tu, dia turun rokok. Jadi Nabi pun tak ada baca Allah lah. Gitu baik. Sami Allahu liman hamidah. Gitu baik tu selalu siapa kelaning. Pas sabit orang panggil Sami Allahu liman hamidah ni, kalau kita kira mari makna dia. Gapo nama? Sami Allahu liman hamidah, telah dengar oleh Allah Ta'ala, hamidah akan mereka yang duk muji. Sami Allahu liman hamidah akan mereka yang duk muji. Sabit orang panggil siapa dia puji ni? Kata setengah ke Abu Bakar lah. Abu Bakar lah puji bila dia masuk pak tepas semaya.
Ya nampak Nabi duduk semaya, duduk rokok, yes, ya dia kata alhamdulillah. Mana puji Tuhan. Nabi pun bakit pada rokok, dia kata sami Allahu liman hamidah. Telah dengar oleh Allah Taala man hamidah akan mereka yang mujinya, iaitu kena pada Abu Bakar. Sini kisahnya. Lepas daripada tu kat siapa kelaning bakit daripada rokok nak kerja tidak kena kata sami Allahu liman hamidah. Masuk dalam sunat hai'ah. Tapi baca wi kena. Jangan sami o. Jangan sami a. Sami a. Perenyik tak apa. Dah sami a. Dah sami Allahu liman hamidah. Telah dengar oleh Allah akan mereka yang duk muji. Tu kisahnya. Dah. Akan mari sini pun lagu tu. Masa tu kalau kita akad kepala tu sami a. Lalu dah. Sami Allahu liman hamidah. Jadi betul. Baca we kena molek dah. Habis. Dan apabila betul berdiri nyonya sore. Apabila jadi betul diri betul molek lah. Sami Allahu liman hamidah. Bila jadi betul molek. Lalu tu kata dia sini. Maka membaca ia sore. Maka membaca mana sunat membaca pula. Sami Allah tu sunat dah. Pas baca pula kalau kita diri betul ni, baca gapo? Dah. Rabbana lakal hamdan kasiran tayyiban dan mubarakan fi. Tak apa juga. Dia mau kata panjang. Panjang belah ambil hak pandok. Ya boleh 3 sini. Dah. Boleh kita baca hak pandok. Allahumma rabbana lakal hamd. Boleh juga. Rabbana walakal hamd. Boleh juga. Dah, apa tu Rabbana lakal hamd. 3 situ. Ada polah tak ada jadi duk balah gapo lah. Allahumma rabbana lakal hamd pun boleh. So. Dah, Rabbana lakal hamd 2. Rabbana walakal hamd 3. Pakal kita nak tambah sikit lagi, Rabbana lakal hamd dah kasiran tayyiban mubarakan fih. Boleh juga. Pakal tu dalam kitab ni hak panjang. Ya terkena. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi. Dah. Wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Hak ni hak panjang lah. Kita ngah panjang tak kena sokmo dah. Itu hak panjang. Bos kau dah baca panjang ni tak ada apa lagi lah. Tak ada masuk dalam kita panjang dak. Nama kata nama ruku pendek panjang tak boleh. Tak apa lagi sekadar tu. Sebab kita puji kepada Allah. Allahumma rabbana lakal hamd. Bagi engkau jualah Tuhan yang amat terpuji. Sekat tu tak apa dah. Tak baca langsung pun sah. Muka tempat ya sunnah. Tapi kalau kita tak baca, lucu pahala. Bacalah penutup. Boleh 3. Rabbana lakal hamd. Boleh juga. Rabbana walakal hamd. Boleh juga. Allahumma rabbana lakal hamd. Boleh juga. Atau Rabbana lakal hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Boleh juga. Tapi waktu oleh kita boleh baca panjang. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syitta min syai'in ba'd. Ni hak panjang benar. Kalau baca mil'u pun tak apa, mil'a pun tak apa. Nama kawan ni kata, aku pergi belajar, Rabbana lakal hamdu mil'u. Hak ni kata, aku pergi belajar, Rabbana lakal hamdu mil'a. Kena ke dua-dua. Mil'a pun tak apa, tapi kalau mil'a berlaku. Kalau mil'u laku. Dah, penutup dikasih hair. Sini orang pergi masuk di dalam sunat hai'ah. Lagi. Dan lagi pula kata dia dan sunat mengakak. Ni 2 ayat kalau sunat lagi ni. Hak syarat 4 kalau tak dia. Dan sunat mengakak 2 tanginya 2 tangi sore. Mengakak saat itu seperti yang diakak pada tetap kala takbiratul ihram jua. Sunat kita akak tangi. Sunat kita akad tangi, pas akad tangi supaya kita akad tangi takbiratul ihram. Pas lagu mana? Akad tangi takbiratul ihram. Diri takbir tu rukun. Diri akad tangi tu sunat. Kamar diri akad tangi kan?
Nah, Allah. Jadi ibu tangi ni berbetelah dengan cuping telinga tepat pakai subai. Retina subai. Pas jari kita ni bertelah dengan cuping telinga atas. Hak ni orang panggil orang panggil takbir hak molek sekali. Kalau bahasa orang putih orang panggil very good. Pak dah baik. Very good juga panggil dima. Takbir lagu tu. Kalau Arab orang panggil jayidan. Penuh molek tu. Kalau takbir tak kat tu boleh halal dah. Tak ada apa dah. Allah. Tak ada apa dah. Di kita akak tu boleh halal dah. Kata kena pergi akak tara tu boleh lagu. Tak ada apa boleh dah halal. Tapi tak jadi very good dah. Tak jadi dima, jadi pocai. Kau datu baru. Boleh dah. Dah. Tapi hak nak molek kau. Hak kita ngaji bab takbiratul ihram lu sunat kita akak, dua ibu tangan bertelai dengan cuping telinga. Dah. Apa tu jari kita bertelai dengan hujung telinga kita. Hak tu hak molek. Lepas tu kalau retina kapik sikit. Kapik sikit retina, kapik sikit. Kita orang jatuh buka. Buka pun jangan tengok lah tara demo ni. Ni buka tak kebit tepuh ada murwa orang. Lek ni pun tepuh, lek ni pun tepuh. Allah. Tapi lah ni dia boleh buat weh tempat masjid dia buat covid sembit-sembit boleh buat. Nah, kalau tak ada buat sembit-sembit tak boleh weh, kena buka sikit ya. Orang tina kapik, orang jatuh buka. Pas buka jangan dia luas sangat. Pas tangan kita ni buka tapak tangan jadi rokok. Jangan dia kepala tu, ni ada kat tepat pun. Kita buka tapak tangan, jari kita ni nundul sikit hadap pada kiblat. Loh, dalam kitab royak belaka, ulama duk royak tunjuk ajar hak Nabi dia buat lagu tu. Ni orang semaya cara sunnah ni. Nah, awak teh Nabi ni. Di antaranya sabit Nabi kata, "Sallu semayalah kamu kama raaitumuni usolli." Bagaimana mu tengok aku semaya. Pak kita nak tengok penutup Nabi semaya, Nabi kita lama 1400 lebih dah Nabi mati. Nak tengok celah mananya? Dalam kita tak boleh nak tengok Nabi itulah melalui dengan kita tahu mengajar, melalui kita tahu dengan kita cara dengar, cara mengaji, cara mengajar kitab lah. Sampai orang panggil ra'aitumuni usalli kama Nabi kata sallu semayalah kamu kama ra'aitumuni usalli kama ra'aitumuni sebagaimana kamu tahu. Nah, kita nak tahu sebagaimana kamu tengok. Kama ra'aitumuni sebagaimana mu tengok. Ra'aitumuni kama alimtumuni sebagaimana mu tahu. Melalui tahu tu melalui kita mengaji, kita mendengar, kita menadah kitab, kita mengaji kitab. Tu cara wa'i molek. Sebab tabik tu hewi kena molek. Tengok orang pergi terima surat pakasana yabak. Pijateri, pijatu. Oh lah cara hola kaki, hola tangan, berjalan beranju. Apa tu? Kerana orang hak nanti nak urus serta paket kita, perinja kita ni adalah orang lebih. Maka bila dia lebih, kita menghadapi dia, kena ada cara. Pas Tuhan pun untuk tak kena kerja. Tuhan makhluk. Tuhan yang menjadi kita, duk bela kita, jaga kita. Pas kita semaya ni, aturan tepat hak molek-molek tangan kita buat, we kena lah. We kena tu kita melalui dengan belajar. Tepat sami Allahu liman hamidah. Supaya kita akak tangan, supaya takbiratul ihram. So, baik. Dia kata lagi. Dan lagi pula dia kata lagi, pada tetap kalau turun kepada rokok sore. Dan kita semaya ngatur imej, semaya sore diri, kita jadi tu imej sendiri pun, bila waladhalin. Lepas tu, amin. Lepas tu kalau bahasa kita rajin surah-surah, macam surah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Lepas kita nak turun rokok tu, sunat kita akak tangan pula. Kata akak pun sah. Nak turun daripada kita qiyam, sama ada kita semaya baca surah, tak baca surah pun, kita nak pindah daripada qiyam sudah baca Fatihah, nak turun kepada rokok, sunat kita akak tangan. Apa masa kita akak tangan pun, supaya kita takbiratul ihram lah. Akak tangan supaya kita takbiratul ihram. Perkataan ni lah. Betul ibu tangan dengan cuping telinga. Hujung jari ni betul dengan hujung telinga atas. Aku itulah. Pas berokok hadap kiblat sikit. Buka tangan kita tu. Pas tu pada rokok lagu tu. Dua. Dan pada tetap kalau bangun sore daripada rokok kepada iktidah. Tak ni.
Itulah kita Allahu Akbar turun rokok. Sudah turun rokok saat itu kita sami Allah tu, sunat pula kita akak tangi. Sunat pula kita akak tangi, sami Allahu liman hamidah. Akak tangi pula. Ya ada satu kisah pula, tapi satu kisah ni orang panggil nak jadi cerita. Orang panggil lah dengan dah ya dua ni yang nikah. Sudah nikah gapo ya kasih sungguh lah, tapi ya semaya tak pandai. Midah ya semaya tak pandai, ya turut lah dia. Kama dia Allah pun bila ya semaya gak siapa diiktidah, ya semua lah dah tu muka sami Allahu liman hamidah. Orang dia tak reti lagu tu Orang duk royak sami Allahu liman hamidah nak berlapa sunat bang pada rokok. Tapi midah ya pakai kata panggil nama dia. Sudah juga midah lain lah, midah ada tengok ni bukan berkali. Lepas tu abang dia pun sami Allahu liman hamidah. Akik pada rokok. Kamar dia midah dah kata Allah abang aku ni saya sungguh aku lah semaya je buh nama aku lagi. Jadi silap penuntung. Pamari 2 rakaat pun sami Allah lah panggil pelodah. Ya terbelah lah, ya 3 aku diri nak oyak. Aku nak panggil tik nama, bela kata aku tak sayang dia pula dah. Naknya jadi dah. Apa mari ke ayat 3? Sami Allahu liman hamidah. Ya bela. Buat kerja dah lah dah pun. Jawab kata ya bela. Ya temuga acak kali dah. Apa nama ni abel panggil dah. Orang dia sami Allah liman hamidah. Bukan panggil nama. Ada gak cerita lagu tu penonton deh. Buat tak reti dia dah. Baik. 3 dah. Yang keempatnya yang keempatnya daripada dan daripada tetap kala betul berdiri. Dan daripada dan pada tetap kala betul berdiri daripada tahiyat awalnya. Tahiyat awal sore lah. Sudah ia baca tahiyat awal pada rakaat yang kedua. Keluar tubik lah sebab apa nama ni? Semaya apa nama ni? Semaya subuh tu. Jadi bila ia boleh rakaat yang kedua, tahiyat rakaat yang kedua ia ada tahiyat. Sudah tahiyat yang kedua tu nak kerja rakaat yang 3. Tu sunat kita akak tangi pula dah. Sudah kita baca tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Lepas tu sunat kita akak tangi pula. Akak tangi pun supaya takbiratul ihram tu lah. 2 ibu tangi bertelai dengan cuping telinga bawah dan hujung jari bertelai dengan hujung telinga atas. Hujung telinga sebelah atas. Lepas dah kita baca tahiyat awal dah. Sudah tahiyat awal bila kita bangun. Pasal lagi nak molek bila lafaz Allah ni kalau ya tikah tak jauh. Sosok rukun kita pindah tak jauh, pandang. Ni bila kita sudah tahiyat awal ni nak mari kira ni ya jauh. Hawi panjang sikit. Allahu Akbar sekali lalu dah. Turun tangan pop atas sikit pada pusat, bawah sikit pada dada, berat lik kiri. Tangan kanan pegang pergelan ni. Allah tu cara semaya dah dalam mazhab Syafi'i lah. Hak demo tok lagu tu belah ke demo lah tu dalam mazhab yang lain pula. Ada tok lagu tu, atau lepas betul pun ada. Dah ke? Kita ni Allahu Akbar, turun tangan atas sikit pada pusat, rendah sikit pada dada, dah. Apa tangan kanan pegang pergelan ni. Lepas tu berat sikit belah lik kiri. Lagu tu lah. Tu cara sunat hak dalam kita semaya. Dah habis. Dah habis. Hana ayat katanya hak sunat kita akak tangi le semaya ni ada 4 tempat penuntung. Mana kata 4 tempat nak sarut selagi, iaitu ketika takbiratul ihram. Diri takbir tu rukun Allahu Akbar tu, diri akak tangi sunat. So lepas tu turun daripada rokok. Suwaladhalin rokok. Rokok tu akak tangi sunat juga 2. Lepas tu sudah kita duduk le rokok, kita nak iktidah. Lepas pada baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Lepas kita nak kerja sami Allah 5, sunat akak tangan pula 3. Lepas yang keempatnya, sudah kita baca tahiyat awal. Bagi semaya ngorek, bagi semaya isya, bagi semaya zuhur, bagi semaya saya ada tahiyat awal. Kami sudah kita baca tahiyat awal, kita bangun nak kerja rakaat yang 3, sunat kita akak tangan pula. Jadi 4 tempat tu lah weh. Tapi orang tak kena akak semata.
Rakaat yang kedua pun akak. Rakaat yang keempat pun akak. Aceh dah tu. Kalau akak seumur ceh dah tu orang tak ngaji dah. Kalau ngaji pun duk hujung-hujung. Pejai celek. Nanti orang kata wallah alam nak turun dah. Ya tak ada perhati mana orang ngaji betul dia nak mari palpah ya. Wil palpah masuk lepas kat teh kena bangkak. Kena bangkak kau tu ime, kena bangkak kau nayuk, kena bangkak kau tu meni, kena bangkak kau tu kotek, kena bangkak dalam becung, kena ngaji belakang. Tu malah dah hujung-hujung. Bila dah hujung-hujung dia tak tahu, dia tak perhati. Kemudian dia semaya tak kebih, tak ada beradu-adu nak mak terjuruh kali dia. Dak tepat tu ingat molek. Kalau bukan tepat hak dia suruh kita akak juga, tu bit makruh. Kalau jadi gerak 3 kali turut-turut, bawa pada batas semaya boleh jadi. Tu dia antaranya. Habis itu selesai cara bak semaya iktidal malam ni, syarat bagi nak sah iktidal ada 4. Lepas tu ya hari sunat 3-4 perkara dah. Dalam cara lepas pada iktidal saat ni tu dah. Habis itu. Lepas tu semulalah pula. Dia kata laginya bermula yang lain daripada 4 tepat ning tiada sunat akak 2 tanginya. Dah 4 tepat bila saat ni. Takbiratul ihram akak tangi pindah pada rokok 2. Sudah waladhalin nak turun rokok 2. Lepas tu pindah pada rokok. Mari pada iktidal sami Allahu liman hamidah 3. Lepas tu bakit pada tahiyat awal 4. Lain pada 4 tepat ni kata dia tak sunat. Kalau kacau buat juga makruh. Tidak bawa pada batas semaya 3 kali turut-turut. Teringat penonton deh. Baik, habis itu. Dan sunat membaca kunut pada iktidal yang akhir pada semaya subuh dan semaya witir pada nisfu yang akhir pada bulan Ramadan. Tu gapai kunut tu dia baca dalam iktidal lah kunut. Lepas Rabbana lakal hamd tu baca kunut. Tetapi kunut hak baca lepas pada iktidal hak Imam Syafi'i. Ada juga kunut dia baca belum pada rukuk. Surah Al-Dhalim baca surah. Sama tahu untuk rokok, kunut ada pula situ. Tu hak Imam Malik. Ingat molek penutung dah. Imam Malik baca kunut juga tapi belum daripada rokok. Imam Syafi'i baca kunut selesai daripada rokok, yakni dalam iktidal. Adapun Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dua-dua ni tak baca kunut. Tapi tak ada kena ada balah apa-apa. Masalah khilafiyah. Hak demo buat cek Imam Syafi'i. Hak demo tak buat cek Imam Ahmad dengan Hanifah. Ada kena balas apa? Okey. Ni orang hak baca kunut bid'ah Nabi tak ada buat, ya pandai-pandai. Okey. Demo tak sewa belah. Tapi kalau kita duduk dalam Imam Syafi'i tak baca kunut semaya kita cedera. Cedera ni tak janguk lah. Okey, mahidung ropong kelingo copang gigi tak ada. Okey. Tu nak royak sabit kata sini. Masalahnya nak ayat kata sunat baca kunut. Maknanya dalam iktidal hak Imam Syafi'i. Hak Imam Malik adalah belum daripada rukuk. Lain pada dua ni tak ada baca kunut. Arti orang tak baca kunut tu bukan mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab Imam Malik. Mazhab Hanafi atau Imam Ahmad bin Hanbal. Tak ada kena balas apa dah. Di antara. Lepas tu mana panjang lebar tu kita mari sama semula pula. Kunut ada hak nazilah, ada kunut apa nama dia. Kunut nasbu hak lagu mana lagu nak kita ikuti. Minggu depan pula kata ada uzur apa kita baca sebuah lagi dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kedua ni sakut dengan bab i'tiqad lah. Wajib apa i'tiqad ni dia ambil pada makudah benda yang disipu. Benda yang disipu, benda yang diikat oleh hati kita tu. Tu dia panggil Tuhan ada gerak sipu tu dia panggil i'tiqad. Ada Tuhan ni baharu kau sedia, sedia gerak kita kemas situ. Ada Allah Ta'ala ni ada Ta'ala ada humi ka apa ada Allah Ta'ala nama timo tak ada pula ke ada Allah Ta'ala kekal tak timo tak ada siapa ke bila gerak kita sipu tu dia panggil i'tiqad. Kemudian kita duk ngaji dalam hubung kaitan adalah wujud. Wujud artinya ada. Yakni ada Allah Ta'ala kita wajib ngaku masing-masing. Sungguh wajib sisi Allah Ta'ala tegar di atas kita orang mukallaf. Suruh kita kenalkan Allah Ta'ala.
Mana kita kenal Allah Ta'ala serta kita mengaku dalam hati sungguh Allah Ta'ala tu ada. Ada Allah Ta'ala, siapa tak terima nak kata tak ada. Sabit tu orang panggil ada Allah Ta'ala, ada zati. Ada kita orang panggil ada aridi. Atau dikatakan ada Allah Ta'ala wajibil wujud. Wajib ada Allah Ta'ala. Ada kita ni orang panggil ada jaizil wujud. Harus ada kita. Tak serupa dah situ. Diri serupa ada tu tak ada apa lah. Kita boleh kata Tuhan ada, kita ada. Sama-sama situ ada, tak ada apa lah. Tapi ada Allah Ta'ala wajibil wujud. Wajib ada Allah Ta'ala. Ada kita ni jaizil wujud. Harus ada kita. Kamar ni bila kita mengaku dah Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala ada, tak terima tak ada. Allah Ta'ala ada zati, ada sengoti. Ada Allah Ta'ala wajib, mana tak terima nak kata tak ada. Mana dalil? Banyak Tuhan apa? Musannif wa satu ayat bawah ni. Fa'lan annahu la ilaha illallah. Tu sebagai jadi dalil menunjuk kata ayat ni Tuhan ada. Walaupun tak ada totok sekalipun tapi reti dengan cara mafhum orang panggil. Sebab Tuhan kata fa'lan hendaklah kamu kena. Nah, kena si mana kena yakin. Alla ilaha illallah akan bahawasanya tiada ada Tuhan malaikat Allah. Ini menunjuk Allah Ta'ala jualah yang ada. Tidak ada Tuhan yang lain malaikat Allah. Yang ni Allah Ta'ala jua yang ada. Sini ketika kata wujud ada situ. Dah. Bila kita kejak dah kemah dah, so lagi weh kena weh nampak dalil. Malam ni kita nak ngaji dalil lah sekadar-sekadar tu. Dah. Pergi Tuhan ada dah. Dah. Tak ada Tuhan tu mustahil. Ada Tuhan ni selama-lama. Ada Tuhan bukan mari pada tak ada. Ada tak ada Allah Ta'ala tak hilang. Allah Ta'ala ada ni. Dah. Tak sabit dengan apa-apa. Bila kita kejak dah, so laginya kena nampak dalil. Dalil ni kalau balik pada bahasa kita penutun alamat tanda. Tu dia panggil tanda atau alamat. Kata Tuhan tu ada, mana tanda? Lalu tu ya warilah satu dalil. Dalil nakli, dalil akli. Dalil ya bahasa fikir dengan akal kita. Dah fikir dengan akal kita. Hak kata kita ngaji minggu lepas baru ni, dengan mana fa'lan annahu la ilaha illallah tu, hak tu gerti dengan apa? Dalil nakli. Dalil yang nakal pada Quran tu. Dia hak tu dalil nakal pada Quran. Hak ni dalil wasa akli, wasa fikir dengan akal kita. Sebab bila kita ada akal ni, Tuhan tekan so kita kenal dia. Kenal mana kita mengaku sungguh Tuhan tu ada, Tuhan sedia. Terkenal mana lagu tu. Bukan kenal boleh tunjuk besar kecil tu dok penutup. Kenal lagu tu adalah kenal makhluk. Kenal hukum sifat Tuhan ni. Dah ingat molek kita kena mengaji dah. Pak kita pejam mata pak penutup, hak ni dia tanya mula-mula sekali. Ngajilah dah melalui sifat 20 kau sifat 13 kau lalu dengan Quran kau hadis, ngajilah untuk nak kenal Tuhan. Sebab Tuhan tekan so kenal dia. Pak kita pun bila kembali kepada alam barzah, mati pop masuk alam barzah, dia tanya hal ni mula-mula selalu dah. Marabbuka, siapa kau Tuhan kamu? Sudah. Ni sabit nak kenal dah. Kamar dia bila kita mengaku dah Tuhan ada, tak timo tak ada wajib, tak ada Tuhan tu mustahil. Bila kejak situ kena nampak dalil so lagi. Baik, tengok dalil ni pula. Dan lagi pula kata dianya dan dalil atau tanda-tanda. Dalil dengan tanda hak tolak lah, orang panggil atas tafsir lah. Kau tak reti pun bajak dengan parai, tak reti bajak reti parai, tak reti parai reti bajak tolak. Ni dalil tanda hak tolak dah. Kata Allah Ta'ala itu ada sungguh, ialah tak tiada tu. Tak tiada tu dia panggil tak ada tu lazim je. Bila kita mengaku tentang Allah Ta'ala tu ada, tak ada. Tak ada tu pun wajib juga. Cuma tak ada tu yang masuk dalam istihalatul mustahil. Ada tu tu masuk dalam wajib baginya. Ya tak sepuas situ. Wasa nampak tak penutup? Jangan duduk gaduh ke lain lagi lah, tak sudah lagi. Mengaku tak sedak weh ngaji sifat 20. Jangan. Hak ni lah untuk kita nak selamat dalam akhirat, dunia dan akhirat. Kena mengaji sekadar mana ilfah fardhain tu. Dalil kata tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh, ianya Allah Ta'ala ni tak tiada. Mana tak tiada, tak ada tu lazim dia lah. Supaya kita kata sungguh ni halu, lazim tak besar. Jadi tak besar pun sifat sumuk juga.
Tak besar pun sifat sumut juga. Kecil pun sifat sumut juga. Ni ada Allah Ta'ala pun sifat wajib tadi dia. Sifat wajib bagi Allah. Tak ada Allah Ta'ala pun sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala juga. Tapi orang panggil istihalatul mustahil. Masuk tu dah. Dah. Ada pun tak ada tu tak ada tu tu mustahil. Tak ada tu tu istihalatul mustahil. Ada tu masuklah wajib baginya bagi Allah. Tu baik. Kamu dia kata lagi. Ialah kita fikir dengan perhati. Kita fikir dengan perhati. Mana so kita fikir dengan perhati tengok. Moga akan ada pada kita. Tengok tu ada kecek lah Quran banyak mana. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tu so kita tengok bagaimanalah kejadian utuh. So kita fikir tengok tu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tengok tu. Dia suruh tengok belakang, tengok bagaimana kejadian langit, bagaimana jadi bumi. Nak menunjuk suruh kita tu fikir. Kemarin musannif pun kita fikir. Pas fikir nazak ni, we tembus kata Tuhan tu ada, Tuhan sedia, Tuhan satu. Wajib fikir ni. Fikir hak ni wajib ni. Dah, wajib. Hak orang panggil tabligh dia jalan ke tangga tu. Malam ni tak ada uzur apa weh. Pakat tubik di masjid weh, ada majlis fikir dia amal. Suruh fikir email dia amal. Tengok dia kecek dah. Suruh fikir email dia amal. Amal ni tak ada kena fikir dah. Email tak kena fikir dah. Hak fikir-fikir dah leh. Tapi kena kecek lagu tu. Kecek orang panggil supaya jadi mubalaghah lah. Suruh fikir tetangga amal. Maksud fikir amal yang kita nak makan lepas pada mati. So fikir email mana so kuatkan email kita hidup dalam amal ibadat kepada Allah. Harus fikir sungguh dalil. Dalil. Dan tilik kepada makhluk-makhluk ni. Suruh kita fikir, suruh perhati, tilik kepada makhluk hak kita duk nampak ni. Sebab makhluk-makhluk ni perkara bahasa kena jadi. Orang panggil makhluk. Kedai ada tak kenal makhluk pada. Makhluk ni perkara bahasa kena jadi. Orang panggil makhluk. Tuhan suruh fikir kepada makhluk ni, perhati tengok kepada makhluk supaya nak tertarik kata Tuhan ni ada, Tuhan satu, Tuhan sedia. Dah. Kerana sebab apa? Tuhan suruh fikir tilik kepada makhluk. Kerana makhluk ini baru. Kerana makhluk ni baru. Gapo baru? Baru ni nama bagi ada awal. Sebab dia tak ada benda makhluk koding, tak ada. Sebab gapo penutup kata benda makhluk tak ada alih panggil koding. Kerana makhluk perkara bahasa kena jadi. Bila sebut kata perkara bahasa kena jadi, orang tak paling koding. Kerana koding ni gapo mala awwalahu. Barang yang tak ada awal. Koding ni barang tak ada awal. Bagaimana makhluk ni? Makhluk ni orang perkara yang bahasa kena jadi. Dia sebut perkara bahasa jadi ialah makhluk ni baru. Gapo baru? Baru nama bagi ada awal tu. So fikir benda ni. Ada pun tentang zat Allah Ta'ala, tak ada suruh fikir. Nabi pun ada kata, tafakkaru fi zatillah, tafakkaru fi khalqillah. Tafakkaru fi khalqillah. Hendaklah kamu fikir tentang kejadian Allah Ta'ala. Nabi suruh. Wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan kamu fikir zat Tuhan. Zat Tuhan jangan fikir. Sebab dua perkara penutup. So kita fikir zat Allah Ta'ala, kaca fikir pun dia tak tembus sebab dia qadim. Dia tak serupa dengan kita. Hak dia nampak lepala kita tu bukan belakang tu. Hak dia nampak lepala kita khayal, lepala kita khawatir, lepala kita ni semua makhluk laka-laka. Sahabat Nabi yang lari tak sih fikir Allah Ta'ala. Kalau kaca fikir pun tak tembus, yang kedua jadi kafir ya. Jadi gila yang tu. So fikir tentang makhluk Allah Ta'ala, langit, bumi, apa kita sendiri. Sebab makhluk ni perkara yang baru. Yang ni ada awal. Ada awal dah. Dah lagi baik. Kerana makhluk ini baru adanya. Dan tiap-tiap yang baru ada itu tentulah didahulukan tiada. Tiap-tiap benda yang baru ada ni tentulah, mana mestilah ia kena mari daripada tak ada dulu. Hak ni keadaan putus dak orang panggil. Tiap-tiap benda baru ni
Ialah tentulah mana mestilah ia kena mari pada tak ada dulu. Dia tak sepa benda kodeng. Ini cara mikir dah. Benda kodeng apa? Kodeng mala awwalalahu. Barang yang tak ada awal. Bila tak ada awal, tak ada humi. Tu nama dia. Sabit Tuhan dia ada, dia tak ada awal. Ada Tuhan bukan mari pada tak ada dulu. Sebab dia bukan baru. Bahasa pelik kena benda tu. Tapi pelik bahasa dia lah. Kena dengar. Hakam dia sini, Yesus kita fikir kepada makhluk, kerana makhluk ni baru ada. Dan tiap-tiap baru ada, tentu dulu yang tak ada. Hak tu kaedah putus orang panggil. Orang apa nama ni, orang panggil kaedah qat'iyah dah. Putus lah, orang panggil tak boleh nak tawar dah, tentu dah. Kalau pergi beli barang-barang apa kok sekali ni? Ni puluh kok, alih kurang tak boleh lah. Harga mati dah. Harga mati. Hak ni apa kok sekali ni? Ni 200 kilo. Tak boleh tawar, tak boleh dah, harga mati. Ni tiap-tiap benda makhluk yang baru. Ada baru ada, tentu dulu pada tu apa nama ni? Tiap-tiap yang baru ada itu tentu mari pada tak ada dulu. Ni kan dah putus lah. Tak boleh kita tawar-tawar dah. Ni jalan mikir dah. Kalau begitu nyatalah bahawa makhluk ini mungkin namanya. Kalau begitu, kalau kata makhluk ni baru ada, tiap benda baru ada, tentu dulu tu tak ada, lepas tu baru ada. Kalau gitu makhluk ni tentulah mungkin. Mungkin ni apa? Benda boleh jadi ada, benda boleh jadi tak ada. Kena wadu sekat tu lah. Apa kita sama semula pula. Wallahu alam. Sikit-sikit tak apa dah penutup dah. Kita biasa dengar tak sifat 20. Pak kita mai tengok cara satu doa pula malam ni. Malam ni dah satu amalan doa. We ada nak malam. Pas ramai-ramai ya duk tengok malam ni berapa tu orang Faruk tu? 1,300 orang malam ni penutup. Pas dalam 1,300 orang, kalau boleh 300 orang tak apa dah. Boleh amal dengan doa Mawi ni. Allah. Hak minggu kemarin, beri dah cara minggu kemarin. Ni minggu ni pula kita nak beri satu doa pula hak sakut tengah. Doa ni orang panggil menghadapi sakaratul maut. Kalau kecek apa mudah-mudahan doa ni untuk orang nak mati cabut nyawa di badan dah lah. Nyawa nak cabut di badan dah. Nak umit doa ni. Hak duk baca Yasin wal Quranil Hakim, surah Waqiah, surah Tur-Ra'd. Baca tak ada apa tu. Tapi hak ni setengah daripada amalan Nabi. Nabi tu kau ada buat letih, kau ada tarak, ya sansaral maut, ya sakaratul maut, ya bacalah doa ni. Penutup dengan molek. Kita nak mari baca satu daripada hadis Nabi. Maknanya nak ayat bagaimana kita akan menghadapi sakaratul maut. Ya soal cara mana kita nak tepuh, nak hadapi, nak bertemu dengan sakaratul maut. Lalu tu dia ambil contoh Nabi masa Nabi nak mati. Siapa dia riwayat ni? Hadis ni yang riwayatkan daripada Tirmizi, yang ambil pada Aisyah. Aisyah ni isteri Nabi lah. Aisyah kata mana? Ya katanya apa nama ni? An Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah telah redha oleh Allah Taala daripadanya qalat, berkata Aisyah. Aisyah kata mana? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bil mauti. Jadi Aisyah katanya aku tengok Nabi Rasulullah SAW. Aisyah kata aku tengok padahal Nabi saat itu menghadapi sakaratul maut. Yang ni nak mati dah lah. Kalau kita kecek kapal kita ada buat letih. Aisyah kata ada buat letih. Nabi menghadapi sakaratul maut dah. Wa indahu qadahum fihi ma'un. Aisyah kata di si Nabi tu ada sebuah makuk yang berisi air dalam itu. Jadi Nabi nak mati, ada depan Nabi, sisi Nabi duduk dekat dengan Nabi satu makuk. Ada satu makuk. Kata makuk gini lah. Satu makuk duduk depan Nabi. Sisi Nabi dekat dengan Nabi nak mati. Aisyah kata ada satu makuk. Dalam makuk tu pula kata dianya berisi air. Air dia ada dalam makuk tu. Ni cerita hak sebenar ni. Aisyah royak sendiri dah. Ada satu makuk, air dalam makuk tu. Kamar dia air dalam makuk tu, kamar dia beliau memasukkan tanginya. Lagu mana? Yudkhilu yadahu fi qadasi. Jadi beliau walha Nabi tu Allah tangi masuk dalam makuk. Nabi Allah tangi masuk dalam makuk,
lalu itulah ke dalam makuk, lalu Nabi sakning summa yamsahu wajhahu bil ma'i, kemudian bila Nabi masuk tangannya dalam makuk, Nabi sakni sambil membasuh, mensapuhkan muka. Sapuhkan muka Nabi dengan air sakni lah. Dah sapuh muka dengan air sakni. Dalam sambil dia dia sapuh air di muka dia dengan air sakni, summa yaqulu, kemudian Nabi kata, Nabi berdoa. Ni pak kita nonok ni. Nah, kemudian Nabi berdoa. Nabi kata kan, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Sekat tu. Hadis ni rawahu Tirmizi riwayat. Dah. Lepas tu kita nak ambil kan? Kita nak ambil boleh satu, orang panggil satu daripada kita buat mikirlah. Dah, satu daripada ajaran saat ni tu orang panggil toladan kita. Satu contoh, Nabi ketika dia hadap nak mati, Aisyah kata ada satu makuk duduk depan dia. Kemudian dia celup tangan dia saat ni dalam makuk. Dalam keadaan dia celup saat ni, dia sapuhkan muka dia. Mari, siapa akuk dada kata lagi lah. Sapuhkan muka dengan Aisyah ni. Dalam sambil dia duduk sapuh saat ni, dia baca satu doa. Doa amun nak malam ni. Dah. Doa apa? Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Sekat tu. Kalau balik pada bahasa kita, hei Tuhan, tolong olehmu akan daku. Tolong olehmu akan daku. Maknanya menghadapi aku saat ni sakaratul maut. Sansara mana mabuk mati lagi, sakit mati. Minta Tuhan tolong. Tolong di dalam keadaan dia ada sakit mati, kepedihan mati ni, tolong olehmu kepadaku untuk menghadapi kepedihan mati dan sakarat mati. Ya mati sakarat pengabuk dah, sakit mati tak ada kena berkecek dah. Maka Nabi minta sabit nak royak pun untuk dikasih semua. Dan benar haluh-haluh Nabi yang tak minta. Ni cek benar besar ni. Mati ni sakit, sabit Nabi buat banding banyak perkara ulama dah sebut. Supaya orang kafir matilah penutup amal duk royak semua dah. 7 lapis langit, 7 lapis bombing, kapit dak sama tengah pom. Lagu mana rasa tak tahulah. Tinih dikata puang pada dah tayar dia ni belah tu. Pas duduk di menyota berak dia tindih. Pas kata puang ke langit besar mana. Tinih dikata api Allah kapit di pintu pada dah. Ni nak ayat mati orang kafir lagu tu lah penutup. Dah, Tuhan menyeksa sebab tak ada iman. Dah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kapit pum, tu mati. Pak ada sebut kata 10,000 kali gaji. Berak padang dengan mati sakit so. Jadi dulu tak ada bedil. Kalau kita learning, kita kecek mudah-mudah 1000 kali bedil. Pum 1000 padang dengan mati sakit so. Ada kata mati saat ni supaya orang melapor kambing. Ada juga Nabi buat ni lagu tu. Wak gelai-gelai di dada, gelai di kaki, gelai-gelai semua. Herat sekaligus. Pum, dicabut kulit dia tu. Allah. Kita tu kena pisah sikit bos pastor. Dah, bos pastor likung-likung pastor. Dah, tu dia mau herat. Oh, lupa air mata berceruk dah. Pum, tak berceruk air mata. Tu nak ayat pastor duduk di kulit ya. Ni roh di bandar. Ni nak ayat terbesar buku mati. Habis Nabi berdoa sangat sakit. Dah, bahaya dengan mati ni. Ni boleh kita ambil buat satu doa. Tapi beringatlah, hak kita baca sendiri. Tapi kalau kita nak baca kau bini kita, nak baca kotok lelaki dia buat letih, dia buat tarak, kena tukar sikit kata setengah ulama. Tukar kan? Allahumma a'inhu ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Hak ini tu kita tukarhu kalau kita nak baca kotok lelaki dia buat letih. Okey, hal itu lelaki nak baca wika bini pula. Nah, bini letih dia buat tarak, kita kena tukar. Allahumma a'inha ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Pak kita nak baca di kita sendiri, kita rasa tarak dak letih dah weh. Dah, dak letih tarak ni nyawa tak sedap. Ambil air celup. Jomo di muka. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Nak wi tu hai waktu roh kita dengan mudah. Tak jadi berasa sakit, tak jadi berasa pedih, tak ada rasa apa dah? Seksa.
Ni boleh amal pada malam ni. Satu amal untuk kita baca menghadapi sakaratul maut. Sama ada kita sendiri, sama adalah bini kita, tok laki kita atau saudara kita. Kita tengok hodok baca Yasin, baca apa, baca gilah. Ini satu daripada ajaran contoh Nabi Aisyah hoyak. Ketika dia duk hadapi sakaratul maut, ada satu makhluk sisi dia celup, pas comor di muka dia heret turun. Dia duk ya amal baca dah saat ni dah. Pak ada ulama dia tambah lagi. Ulama dia tambah lagi sikit lagi. Kalau kita ambil hak panjang. Ni baca hak ulama tambah lek belakang dah penutung. Ni comel. Baik. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Pahaya tambah apa? Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ni boleh memang kalau kita tambah sekat ni penutung. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Tu hak Nabi. Hak ulama tambah minta kita tambah lagi. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Tu panjang. Kalau kita wi makna sikit koda-koda, Allahumma ighfirli, Tuhan ampun dosa bagiku. Warhamni, Tuhan mengkesian belahlah kat aku Tuhan. Wirahmatilah Tuhan akan daku ni. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan Tuhan menghubunglah aku ni dengan saing yang paling tinggi. Pak kata setengah ulama saing yang paling tinggi tak ada dah. Bukan naik apa, bukan putang, bukan tok meneh. Saing tinggi di sini adalah Allah Taala dengan malaikat. Allah penutup dah ambillah doa malam ni. Dah. Bolehlah kita buat amal di kita lepas maya dah. Lepas-lepas kita tengah-tengah malam bacalah Tuhan Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ada atik malam-malam sasa kita baca. Sebab apa? Ni dalil besar sekali. Nabi orang nombor satu dalam makhluk. Nombor satu dalam makhluk. Dunia pun Tuhan will lebih, akhirat pun Tuhan will lebih. Keadaan walau Nabi lebih sekarang ni dah pun, tapi duk baca lagi dengan buku mati, dengan buku sakit mati. Tua-tua fikir sini. Ambo sendiri pun baiklah penutupnya semua. Setahun Nabi nombor satu tu hawi pangkat dia. Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Makhluqat. Ngasregol lebih Nabi Muhammad lagi. Tapi dalam keadaan begitu sekali, tapi dengan buku mati sakaratul maut, Nabi baca doa. Pak kita orang apa? Kita orang dosa bolok-bolok tamu-tamu, cerah mata mak dosa, nak tidur pun ada dosa. Lalu tu kita perlulah kita kena baca benar. Ni Nabi tunjuk ajar kita ya ni. Begitulah malam ni penutup dikasih semua. Tak ada uzur pun, kita akan sama pula pada minggu depan. Malam ni yang mana dah dapat boleh kita bersama dengan masing-masing hak mana yang molek, sama-samalah kita minta Tuhan boleh kita beramal. Hak yang mana sikit banyak dalam kekurangan amal baiklah segi mana-mana apalah. Tu minta jauhlah kita sepak jauh, jangan duk celah, jangan duk apa, jangan duk beramal hak tak kena. Begitulah kita manusia, ada salah ada silap dah. Kalau gitu amal sudah ngelapam beliau billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Ada gapo tak ada mau komen? Dia lupa baca kunut, soal dianya nak buat lagu mana. Tak ada buat lagu mana. Kalau tak buat kalau habuk pun semaya sah. Tapi nak wismaya kita sepenuh bila kita tinggal kunut, lupa apa baik. Ya tinggal kunut yang lupa. Ya tinggal kunut ngas ngelain. Tak sewe baca kunut gaduh. Nak pergi ikan terlubih. Gaduh nak pergi matang pagi. Tak ada kunut. Sunat kita kena sujud sawi. Kena jabar dengan sujud sawi. Kalau kita tak sujud sawi, cemaya kita cedera. Ibarat kalau kita manusia kok sunat abad kalau kita tinggal dia, tangan kudung. Apa nama telinga copeng, hidung ropong, mata buta sebuti. Tak janguklah. Tapi hidup. Lalu tu bila kita tinggal dah, sunat kita jabar dengan sujud sawi. Lepas pada innaka hamidum majid. Jangan kita wisalai lagi. Kalau kita semai seorang diri, kita kena kosak. Ingat atas nak sujud sawi. Kalau kita semai ngata imej, ada apa tak kosak, mada ngata imej dah. Jangan duduk sujud ngata kosak. Kalau mai seorang diri, batal semaya. Sebab ia menambah rukun fi'li. Asal sujud dua lah, jadi tiga. Tiga tu kita kena kosak. Ingat kata nak sujud sawi. Kalau kita semai seorang, kalau kita dituk imej,
Kalau kita jadi makmum tak apa, mad dengan imam dah. Begitulah soalan apa kita nak buat kalau kita tinggal kunut adalah kita kena sujud sawi. Lepas pada innaka hamidum majid dalam tahiyat akhir. Baca ke masa kita sujud subhanaman la yanam wa la yashu. Tak ingat tu subhanallahi a'la wa bihamdi. Tak ingat lagi subhanallah. Tak ingat lagi tak sabar baca sahabat. Tak ingat lagi buat praktik thai pun tak ada apa. Nyawa sungguh pandai. Apa lagi? Takbir tu hak hujung jari ibu ni ngatilupin telinga supaya tak ada beza tina jatuh. So jari dia tepek, so Allah betul. Hak tempat dia beza tina ya kapik sikit. Allah, ya kapik sikit ni. Celah teriak dengan dada, kapik sikit. Kalau nak buka tak ada apa, cuma lucuk pala sikit. Pak bezanya tina kapik sikit. Jatuh buka sikit tu pak beza. Adapun hujung tangan jari bertelan dengan hujung telinga, hak tu supo. Ibu tangan seolah bertelan dengan cuping telinga bawah pak serbai duk tu. Hak tu pun supo. Tak suponya adalah hak tu buka sikit, hak tu masuk sikit. Nampak orang tina kapik sikit. Allah kapik sikit. Jatuh buka sikit. Allah buka sikit. Begitu di antara. Sujud sawi 2 kali juga. Dah, innaka hamidum majid. Allahu akbar subhanaman la yanamu yasu. Mari rabbil fitli. Apa sujud pula yang kedua? Subhanaman la yanamu wa la yasu. Mari pak tak ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sampai 2 kali juga. Dah, habis. Ada dah. Begitulah di antara malam ni dah. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bisnil khatimah wa la takhtim alaina bisuil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.